Nabi, takrir Nabi, dan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Termasuk. Tu. Jadi hak tadi termasuk sahabat. Tu. Baik. Sunnah dalam dua erti kata ni, kena fahamlah dua erti kata tak apa maksud. Sunnah dalam dua erti kata ini telah datang begitu banyak perintah wajib berpegang dengannya. Maknanya wajib berpegang dengan sahabat pun termasuk juga dalam erti yang pertama tu. Tu. Sebab itulah ulama kita kata, misalnya kalau kita baca dalam kitab, ni antara yang disebut oleh ulama, ni orang panggil macam keputusan lah, ringkasan. Antara sebab orang terlibat dengan ajaran salah, ataupun kita kata tabiat ajaran salah ni, dia tidak menjadikan sahabat sebagai ukuran dalam kehidupan dia. Sebab itulah generasi yang menghuraikan maksud Nabi. Dia tak dia tidak rujuk pada sahabat dalam bab amalan. Sebagai contoh lah kita kata, bab ngati. Antara ayat yang sini dia tidak sebut. Itulah ayat tu lah. Wazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ayat tu. Zikirlah dalam keadaan duduk, dalam keadaan dia keadaan baring. Dia kata ni boleh zikir bila caca. Apa yang jadi lagu tu pemain? Sahabat faham lagu mana ayat tu? Ada ke sahabat duduk malam balik belok zikir bangun, lepas tu nampak aku tu patu Jepun ada? Ada gitu? Tak ada. Padahal kalau kita tengok cara huraian dalam tafsir pun ayatnya zikirnya boleh. Awak duduk dalam keadaan mana? Duduk tengah bawa kereta pun boleh zikir. Dan ayat zikir ni mudah. Dia pergi faham, zikir sambil berdiri tu boleh tu. Duduk boleh baru, boleh. Jadi orang duduk zikir sambil menari apa boleh, moga boleh berlaku. Dia kena tengok tafsir sahabat, amalan sahabat lagu mana ayat tu. Ada dia buat begitu. Saya nak bakar jadi ketua zikir. Nampak ketutung, cabut subal, jatuh atas belakang orang subal. Ada ke? Lepas tu sahabat langsung tak amal supaya awak faham lagu mana. Itu masalah. Itulah. Lepas tu dia kata kita pergi pada Quran tadi kan? Pergi kepada hadis tak semesti ikut sunnah. Pergi pada Quran pun tak semestinya ikut sunnah. Apa? Sebab faham tak betul. Tu salah satu contoh. Padahalnya tu anak pun lemah sungguh. Apa? Tengok sahabat amal lagu mana. Gitulah. Itu maksud dia. Jadi mana sahabat tak boleh tinggal dalam kehidupan beragama kita. Tak boleh tinggal. Tinggal tu akan jadi tak jelas. Akan jadi nampak kepincangan. Baik, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dalam konteks mengikut sunnah Nabi dalam dua erti tadi. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa, berarti Malaysia. Wa ma ata, umum. Dan apa-apa saja yang Rasul bawa kepada kamu, yang Rasul berikan kepada kamu. Ar-Rasul tu, Ar-Rasul makna Nabi. Sini makna Nabi SAW, bukan Rasul-Rasul lain. Dan apa-apa yang Rasul cegah, larang kamu dari mengerjakannya, maka hentikanlah atau tinggalkanlah. Ni apa dia orang panggil ni? Perintah bil fi'li dan perintah bil tarki dia panggil. Kena tulis. Perintah di sini mengandungi dua perkara. Perintah agar melakukan sesuatu dan perintah agar meninggalkan sesuatu. Sebab ajaran agama ni orang panggil perintah Rasul, perintah Allah, perintah Rasul, perintah agama dia bagi dua. Ada perintah yang kita kena buat. Gapo dia? Semaya, puasa kena buat. Buat haji, sedekah tu bahagian kena buat. Lagi perintah kena tinggal, jangan buat. Tak boleh mengopak, benda tak boleh buat. Tak boleh berzina, tak boleh minum arak, tak boleh. Benda tak boleh. Kena tinggalkan. Semua tu boleh pahala berlaku. Dan hak tu termasuk dalam ma amara bihir rasul. Termasuk perintah Rasul. Perempuan, sebab tu anak biasa anak buat contoh perempuan ketika haid dia tak sembahyang. Itu termasuk dalam menunaikan perintah Allah tapi dalam bentuk meninggalkan salat. Sebab apa? Sebab ketika itu boleh pahala perempuan supaya salat juga, ulama kata. Andai kata Allah kata perempuan haid kena salat, ana yakin dia akan salat. Tu. Baik, seterusnya cuba tengok nombor 26 tu. Nota kaki yang ke-26 rasa sama kan nota kaki? 45. Hak anak ni 26, hak anak photostat tu hak 26 lah. Cuba tengok nota kaki yang ke-26. Makna takrir, dia panggil hadis takriri. 44. Takrir, kes hadis sunnah kan? Sunnah ni ada sunnah dalam bentuk qauli, kata-kata Nabi. Ada bentuk fi'li, takriri. Apa makna takriri? Cuba tengok.
Takriri maksudnya persetujuan Nabi SAW atas perkataan atau perbuatan sahabat. Nabi tak suruh, Nabi tak buat. Tiba-tiba Nabi setuju hak sahabat buat. Nabi tak larang. Baik beliau SAW mengetahui secara langsung apa yang sahabat buat tu atau mendapat berita. Kemudian beliau SAW menyetujuinya. Nabi tak larang. Sebab Nabi ni kalau sahabat, ada setengah-setengah sahabat nak buat, Nabi larang. Misalnya, itulah salah satu rahtin. Ingat dah hadis tu. Sahabat mari rumah Nabi, tanya lagu mana ibadat Nabi di rumah isteri Nabi, ceritalah malam ni Nabi semaya. Tapi dia tidur dulu. Lepas tu bangun 1/3 akhir semaya sampai subuh. Lepas tu Nabi ni ada berkeluarga, berkahwin. Lepas tu Nabi ni puasa, tapi ada ketika dia tidak puasa. Isteri Nabi ceritalah. Jadi sahabat-sahabat hok muda-muda ni, mau dia kata kita kuat, kita orang muda, Nabi tu wadah dia tu. Lepas tu Nabi ni maksum, kita ni tidak maksum. Hok ni kata aku tak si tidur malam. Nak ibadat semaya sampai subuh, tak si tidur. Hok ni kata aku nak puasa nak hari. Hok ni kata aku tak si nikah, nak tumpu beribadat. Tu sahabat nak buat, nekat sahabat. Nabi marah ke tak? Nabi marah. Bahkan setengah riwayat kata bila Nabi balik, isteri Nabi cerita, setengah riwayat kata hari tu lalu Nabi cari, setengah riwayat esok Nabi cari, mu ke hok kata gini-gini, siapa tak sini nikah, tak sini tidur malam, nak puasa nak hari. Nabi kata aku ni orang paling takut, aku ni orang paling takut Tuhan. Aku semaya malam, tapi aku tidur dulu, lepas tu bangun semaya. Aku nikah dan aku puasa, ada ketika aku tak puasa. Nabi kata man raghiba an sunnati falaysa, siapa dia benci pada sunnah aku bukan puak aku. Tu Nabi larang. Tapi ada yang Nabi tak larang. Hak tak larang tu dia panggil takriri. Itu dia panggil takriri. Dia panggil takriri ya. Baik, cuba tengok lagi. Kemudian beliau SAW ada kalanya dengan cara diam atau tersenyum atau tertawa, yang semuanya termasuk dalam bahagian takriri. Nabi tengok sahabat buat, Nabi ketawa. Misalnya Nabi ketawa. Itulah hadis Abu Hurairah tu. Abu Hurairah peluk kucing ni. Ingat tak? Dia kucing dia letak sini. Baju dia besar lah. Kucing kecil. Dia main. Dia letak lengan baju ni luar lah. Dia masuk anak kucing dia duduk main. Dia duduk main kucing dalam lengan baju. Depan Nabi. Nabi tak kata apa. Tiba-tiba terjatuh kucing. Jatuh rubuk jatuh depan dia. Nabi tengok. Anak kucing. Hurairah ni kucing kecil. Nabi kata, boleh mana main kucing ni. Nabi kata, dia anak terjemah Kelantan mudah. Sunnah kalau panggil Abu Hurairah. Lepas tu, dia tak siap orang panggil nama dia. Bukan Nabi sebut Abu, lekat pakai ini. Bapak kucing kecil, Abu Hurairah. Tu mana takriri. Nabi tak main gitu. Tak ada Nabi main kucing gitu. Tapi tak apa. Boleh pakai kucing, boleh main gitu, boleh dalam baju. Tak najis. Syiah tak terima hadis tu. Bagi Syiah najis. Kucing ni najis, pelik pekor Syiah ni. Kucing ni najis kalau kena seluar tak boleh. Baju tak apa. Tak akib kepala tu. Tu tengoklah pekor dia. Kalau kita buah le baju dia tak apa, dia kata kena seluar tak boleh. Kena pelik tu. Pelik. Ana pun tak faham tu. Baik seterusnya. Tu. Baik, seterusnya coba tengok. Itu mana takriri. Jadi hak Nabi diam, Nabi suka tani, Nabi suka. Nabi tertawa. Banyaklah hadis berkenaan dengan hatunya. Nabi tak kata apa. Baik, tak apalah. Cuba tengok lagi. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa dia taat kepada Rasul, sebenarnya dia taat kepada Allah. Supaya taat kepada Allah. Jadi taat kepada Rasul ni dah lebat ke dia? Semualah. Termasuk sahabat. Sini ni termasuk sahabat. Sebab kita faham sunnah dari dua pengertian. Tengok mula-mula sejarah hidup Nabi bersama sahabat. Mana sekali dengan sahabat dikaitkan. Lepas tu pemahaman yang kedua, makna hadis tu. Sunnah dengan makna seperti hadis tu. Kata-kata Nabi, perbuatan Nabi, dan juga takrir Nabi. Hak tu serupa dengan makna hadis. Tapi sunnah juga dalam pengertian yang kedua. Hak pengertian pertama tadi seluruh kehidupan Nabi dalam semua aspek bersama sahabat. Makna ada terlibat juga perbuatan sahabat. Seterusnya, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah.
Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhan engkau, demi Rabb engkau, mereka tidak beriman, mereka tidak dikatakan beriman sehinggalah mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim, yakni pemutus tentang segala perselisihan yang berlaku di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati di dalam hati-hati mereka rasa berat daripada apa yang engkau putuskan. Mana kalau dia berasa puas hatilah keputusan Nabi. Kalau dia berasa tak puas hati, tak beriman lagi itu sebenarnya. Dan mereka menyerahkan dengan sungguh-sungguh keputusan itu. Mana dia percaya, dia harap surah yakin pada kamu. Tu baru panggil beriman. Ni teragak-agak nak amal sunnah. Teragak-agak nak amal ajaran Nabi. Duk takut-takut. Lagu mana iman tu? Sedangkan kalau jelas hak Nabi, tu Allah suruhnya. Kalau nak awak nak dapat redha Allah, ikut tu lah. Jelas dalam ayat kita baca. Tu. Dia kita boleh terjemah gini, wala fala wa rabbika la yu'minun. Kita boleh terjemah tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Orang beriman semua dia tak ada pilihan. Dia kena berhukum dengan keputusan Nabi. Tak ada pilihan. Tak ada pilihan kedua. Baik, seterusnya ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Makna jangan litah, jangan langgar hukum Allah. Ayat ni salah satu makna dia, kalau dalam konteks zaman kita lah ni, bila kita nak buat sesuatu dalam agama ni, kena tahu dulu Allah nak lagu mana, Nabi nak lagu mana. Kena rujuk, jangan buat alik-alik lepas tu baru tanya. Tanya dulu, rujuk dulu, dapat pencerahan dulu. Itu maksud ayat ni. Sebab apa tu? Sebab takut jadi sesat, takut dapat murka Allah. Ibnu Abbas berkata tentang makna firman Allah, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Apa maksud? Cuba tengok huraian Ibnu Abbas. Maksud dia, kata Ibnu Abbas, janganlah kamu mengatakan, membuat, bertindak yang menyalahi Quran dan hadis. Hadis, Quran dan sunnah. So maksud hadis lah tu. Kayak sunnah. Sunnah didengar erti hadis kan termasuk dalam pengertian yang kedua tadi kan kita bincang ni. Kena ingat tu. Baik, seterusnya, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut. Kerana ana terjemah gini sebab sebab lam tu kalau ngaji bahasa Arab dia panggil lam amar ghaib, dia panggil kalau belajar bahasa Arab. Lam tu fa, lepas tu lam tu dipanggil amar ghaib. Amar ghaib ni maksudnya begini, biarlah, hendaklah. Maka hendaklah kena takut. Orang-orang kena takut. Orang alladzina yukhalifu, orang yang sentiasa menyalahi perintah Tuhan, falyahdhar, dia kena rasa takut. An tusibahum fitnah, bahawa mereka akan ditimpa fitnah, atau mereka akan dikenakan azab yang sangat pedih. Kena berasa begitu. Baru dia akan berhenti daripada maksiat, baru dia berhenti daripada melanggar perintah Allah. Jadi maknanya dia mafhum mukhalafah ayat ni. Orang yang berkekalan melakukan dosa, sebenarnya dia tak timbul takut pada Allah tu. Dia tak timbul takut Allah hukum dia. Dia tak timbul takut Allah uji dia. Dia tak timbul takut Allah kena kata. Tak terlitah dalam kepala dia. Bahaya tak terlitah azab Tuhan. Dia boleh jadi terus-menerus melakukan dosa. Tu maksud ayat ni. Jadi kena beringat. Jadi firman Allah, ni kata-kata Ibn Abbas lagi ni. Hendaklah takut orang-orang yang menyalahi perintah, maksudnya perintah Rasul, iaitu jalan beliau, manhaj beliau, tarik beliau, sunnah dan syiah. Jadi nak ayatnya sini Ibn Abbas dia kata makna manhaj ni boleh kita guna untuk sunnah. Kita kena takut kita langgar manhaj Rasul. Apa? Takut dia, takut Allah hukum. Langgar perintah Rasul, Allah akan hukum. Sebab apa? Sebab Allah memerintahkan kita ikut Rasul supaya ikut dia lah. Baik, sedangkan firman Allah akan ditimpa ke atas mereka fitnah. Apa maksud fitnah di sini? Fitnah di sini dia buat tiga. Sebenarnya maksud dia kufur lah. Fitnah pertama kufur, syirik, murtad, kufur belaka tu.
Kalau anda nak sebut gini, sebab sini anda buat sebenarnya. Kufur tak anda buat, mana kufur? Kufur ni, pembahagian kufur, apa saja perbuatan boleh membawa pada kufur, termasuk di bawah kufur. Salah satunya kufur yang paling besar, syirik. Kemudian murtad tu termasuk kufur juga. Termasuk kufur. Banyak sebab nak jadi kufur ni. Nifak, ni nifak akidah, kufur juga. Patu bid'ah, ni kufur juga. Kufur macam mana? Kufur nikmat misalnya. Dan kalau bid'ah tu bab akidah, boleh jadi kufur hakiki. Kufur akidah boleh jadi juga. Bid'ah bab akidah misalnya. Misalnya contoh dia itulah faham Murji'ah misalnya. Murji'ah ni anggap kalau seseorang itu berlakon, ni ana ambil kesimpulan dia. Berlakon jadi padri. Dia pun kata Tuhan tu tiga. Saya ni apa yang saya sebut ni adalah kehendak Tuhan sebab saya ni wakil Tuhan. Dia berlakon. Kalau mengikut Murji'ah tak kafir itu. Sebab hati dia tidak begitu, berlakon ni saja. Tapi mengikut Islam kita rasa akidah tu. Tu dia panggil bid'ah akidah tu, Murji'ah tu. Tu memang rosaklah akidah ni, bukan bab syariat tu, bukan bab akhlak tu, bab akidah. Itulah anak sedihnya dulu ada kaum Melayu kita nama Maulid berlakon jadi tak percaya, ingat tak? Ingat kan? Tunjuk siap dengar dia buat licin dah hari ni. Kecek pun kecek tolak takdir. Pak Guru Yahya tu misalnya, tolak takdir, terus tolak takdir. Saya menentukan takdir saya sendiri dah tu. Geria tu lagu tu. Sedangkan takdir ni mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Tapi kalau mengikut Murji'ah tak apa. Selagi hati dia teguh di atas iman. Perbuatan zahir ni tak termasuk dalam bab iman. Tak boleh merosakkan iman. Iman rosak kalau hati tu rosak. Tu Murji'ah. Ni dia panggil bid'ah akidah. Bid'ah bab usul agama, tali. Baik, seterusnya. Tidak seorang pun juga yang menyalahi Rasul melainkan dia akan terkena salah satu dari 5 macam di atas yang termasuk dalam fitnah. Jadi sesiapa yang melanggar perintah Rasul, maka dia tu akan tersenara salah satu daripada 5 perkara. Kalau tidak kufur, syirik. Kalau tidak murtad, kalau tidak nifak, kalau tidak bid'ah. Tu ya. Orang yang menyalahi amalan Rasul, dia termasuk dalam 5 perkara. Salah satu daripada 5. Cumanya 5 tu nifak tu ada pembahagian pula, bid'ah tu ada pembahagian dia pula. Gitulah. Syirik ada pembahagian lagi. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Tapi kuku mana hak ni lah. Adapun firman Allah Subhanahu Wa Taala atau akan menimpa mereka oleh azab yang sangat pedih, hak ni di dunia ni misalnya dibunuh, dihukum atau dipenjara dan lain-lainnya. Seperti mana Hafiz maknanya kalau boleh jadi berlaku kalau dalam sebuah negara Islam, kalau dia langgar hukum agama, boleh jadi hukum agama tu dia langgar tu bab hudud, kena hukum lah dia. Kalau dia langgar tu bab misalnya bab semaya, dia boleh dipenjarakan. Orang tak semaya Jumaat ni, dia kena hukum takzir dalam agama kita. Orang tak semaya Jumaat, orang tak semaya Jumaat, orang tak semaya, tak pergi semaya Jumaat, dia boleh hukum takzir. Bahkan dalam fiqh Syafi'i diperjelaskan isteri boleh report. Dan kalau isteri report boleh pahala besar. Dia pergi report suami dia tak semaya. Dia pergi maya Jumaat saja. Maya lain tak. Sebab tak boleh maya Jumaat di rumah. Dia pergi takut orang kata. Misalnya. Isteri boleh pergi report. Dan isteri boleh tutup fasakh. Minta mahkamah batalkan perkahwinan. Peruntukan itu ada. Tapi tak ada orang amat. Tak pergi semaya Jumaat tak apa. Tak ada pernah kena tangkap. Cubalah anggar 3 hari nak tahu. Kena lalu. Hak lain tak apa, langgar tu tak apa lagi. Tapi 3 tak boleh. Ajar ke beliau lagu tu. Sikit je tu sebut tu. Kena ambil hak banyak nak sebut tu. Hak sikit jangan diambil lah. Belai-belai tu. Boleh kira lah ni. Tak ada amun. Baik, di dalam ayat yang mulia ni terdapat 2 faedah yang sangat besar. Ayat ni, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih ni ada 2 perkara penting yang perlu kita. Ni tadabbur ni segi tadabbur. Pertama sekali, perintah mengikuti sunnah Rasul dan tetap teguh mengikut sunnah Rasul. Tu maknanya tak ada pilihan tu. Bahkan dia ancam dengan fitnah dan juga azab. Fitnah tu di dunia, azab yang pedih tu di hari akhirat. Adapun buah yang dihasilkan ialah istiqamah di dalam agama, selamat dari fitnah dan azab dunia. Maknanya seseorang ikut sunnah, dia akan timbul istiqamah. Allah hadiahkan istiqamah. Dia selamat daripada fitnah atas dunia dan dia selamat daripada azab di hari akhirat. Kesal ikut sunnah. Yang kedua, larangan menyalahi sunnah yang akibatnya akan terkena fitnah
bersifat duniawi, dan azab yang sangat pedih hati bersifat akhirat, di hari akhirat. Akan kena hukum mana pun. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata nabiy au rasulih. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang selama-lamanya kamu tidak akan sesat kalau kamu berpegang teguh dengan keduanya, iaitu Al-Quran, kitab Allah, yakni Al-Quran, dan sunnah nabinya. Baik, cuba tengok riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya. Dia kata gini, dia kata, ni dia panggil balaghat Imam Malik, dia panggil ni. Telah sampai kepadaku, kata Imam Malik, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, aku tinggalkan kepada kamu, lepas tu sebutlah hadis seperti tadilah, dan seterusnya. Riwayat ini dhaif kerana mu'dal. Mana ada riwayat bahagian atas tu terputus dua orang rawi, iaitu tabi'i dan sahabat. Peringkat atas tu terputus dua tabaqat. Tabaqat pertama sahabat, lepas tu tabi'i, terputus. Akan tetapi hadis ini sahih. Jadi sahih sebab apa? Kerana banyak sangat hadis-hadis sokongan dari jalan Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan juga Amr bin Ahwas, sebagaimana telah saya sebutkan sebelum ni, sebut dah tadi. Hadis yang mulia ini memberikan dua faedah yang sangat penting. Hadis dia panggil hadis berpegang teguh. Hadis tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah. Hadis ni memberi kefahaman kepada kita dua faedah besar. Yang pertama, kita kesesat. Ni sesat ni dalam konteks agama. Orang lain mungkin dia tak kata sesat. Orang tak kata sesat, agama kata sesat. Dan tetap berada dalam kesesatan selama-lamanya bila dia meninggalkan Quran dan sunnah, tak ikut Quran dan sunnah. Meskipun pada lahirnya yang kita tinggalkan itu hanya satu saja, tinggal Quran saja, atau tinggal sunnah, ikut Quran tak ikut sunnah, ataupun tinggal kedua-dua, atau tinggal salah satu. Tak boleh. Sebab hal ini dia bercantum sebenarnya, tak boleh pisah. Kerana meninggalkan salah satu bererti telah meninggalkan kedua-dua sekaligus. Ni kaedah satu tolak satu kosong. Satu tolak dua tu dua, tolak satu dia tidak jadi satu, dia jadi kosong. Ani ingat lagi hak ni hak sebut gini ni Ustaz Mak Marok, orang panggil Mak Marok, Mak Sibahani. Ustaz Mak Sibahani. Kenal tak Ustaz Mak Sibahani? Hebatlah. Orang panggil Mak Kemucuk, macam-macam nama dia. Ingat dia kuat. Dia ngapa Quran apa? Tak sampai 40 hari. Kalau di masa di Akademi Islam Istimewa itu orang panggil Qamus hidup, dia ingat Qamus. Kau pelik tu. Kakak anak ngaji tu, kakak anak kata, profesor tanya dia, malahan rujuk rumah. Kata Ustaz ni mana dia boleh royak gini. Dia ingat. Dia baca, dia ingat selalu. Ustaz Mak Maruf. Dia masa dia ngajar di Masjid Ijaz tepi rumah Tuk Mufti. Masjid Ijaz lah ni. Masjid Ijaz gimana tak? Masjid Ijaz comel dulu kayu ya. Dia ngajar situ. Ayah anak bawa anak giringan. Ingat lagi dia sebut. Dia kata dalam bab tertentu dalam agama, kalau tolak dia jadi kosong walaupun 10 perkara. Tu bahagia ke dah? Bahagia yang melibatkan kerosakan kerana kufur. Misalnya seorang itu menafikan salah satu rukun Islam, dia tolaknya zakat dia tak bayar. Saya nak bakal kata supaya dia tolak semaya lah tu. Sebab tu aku akan serai dia tu. Saya nak bakal supaya tolak semaya walaupun tolak aku serai. Ni maknanya dalam setengah-setengah perkara tolak dia jadi kosong. Ni gitu lagi kot. Tolak Quran, terima hadis saja, kafir juga. Tolak hadis saja, supaya tolak kedua-dua. Sebab apa? Sebab ni asas agama, pegangan agama. Tu. Kerana kitab dan sunnah selamanya tidak akan pernah berpisah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak tadilah inni qad taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma, kitaballah wa sunnati wa lan yatafarraqa hatta yarida alayya al-haud, rawahu al-Hakim. Sesungguhnya aku telah meninggal kepada kamu dua perkara yang selama-lamanya kamu tidak akan tersesat sesudah kamu berpegang dengan keduanya. Apa dia? Kitab Allah dan sunnah. Dan keduanya selama mana kamu dan keduanya selama-lamanya tidak akan pernah berpisah sampai keduanya datang kepadaku di telagaku. Maknanya ke dia? Sini ana ada buat catatan Kalau hak photostat tu mungkin tak nampak tu. Kalau nampak pun sebab aku Arab ni ana tidak terjemuh lagi ni. Dia kata ke dia? Dia kata walan yatafarraqa, tu apa maksud ni? Ana petik dalam As-Sirajul Murid Syarah Al-Jami' As-Saghir
fi hadis al-Bashir wan Nadhir, Syekh Ali Al-Azizi, dia kata ke dia kata maksud hadis ni adalah hukum-hukum Quran dengan hadis tu berterusan diamalkan sampai hari kiamat. Itu nak ayatnya. Jadi keputusan aku kata ni mengikut Syekh Ali Al-Azizi dalam kitab dia kata maksud kata-kata Nabi ana petik ni sebab ni jelas maksud dia sebut. Dia kata maksud kata-kata Nabi ni Quran dan hadis tak akan berpisah, mana saling melekat antara kedua tu. Tolak sah jadi kafir, tolak dua kafir, serupa ya. Sampai bila tu hukum tu berlaku? Sampai kedua-duanya datang bertemu aku di kolam aku. Nak ayatnya sampai kiamat keputusan dia tetap. Maknanya bila Nabi kata berpegang teguh pada Quran dan hadis tak akan sesat, ni sampai kiamat akan berlaku tu. Tidak kata mungkin 50 tahun nak kiamat lagi, sampai dah ketikanya tak perlu dah pakai Quran. Dah, sampai kiamat. Tu maksud Nabi nak ayatnya. Tu yang dimaksud sampai kedua-duanya pergi ke kolam aku. Dia kita kena ingat dalam hadis banyak disebut. Orang-orang yang menyalahi sunnah Nabi ni, dia ada tanda di hari akhirat. Tanda dianya bila dia pergi nak minum air di kolam Nabi, dia dihalau oleh malaikat. Cara tu. Nabi kata tu sahabat aku. Ni maknanya umat dia. Kena faham lah. Jangan tengok dalam konteksnya. Sahabat ni maknanya orang yang dulu nampak sahabat tapi sebenarnya dia munafik. Ataupun orang yang dia bukan generasi sahabat. Dan dia ni dakwa dia ikut Quran sunnah tapi dia tak ikut. Dia telah merosakkan ahli-ahli bid'ah. Nyata dia tu sebenarnya tidak mengikut Nabi pada waktu tu. Orang baru tahu rupanya di dunia dia tak ikut Nabi. Tanda dia apa? Dia dilarang minum air di kolam Nabi. Padahal airnya tu saja ada. Kedai kopi tak ada. Tak boleh minum air tu, tak ada lah air lain. Sumber air hanya itu saja. Semua orang tahu rupanya tak ikut sunnah dulu pokok ni. Baru jelas. Atas dunia tak jelas. Dia boleh berselak lah. Gitu, begini dah. Baik. Riwayat Imam Hakim dan telah dinyatakan hasan sanad dari Syekh Al-Albani. Di takhrij Miskat dia. Dia ambil Syekh Al-Albani. Dan dia ni ada autoriti dalam bab ni. Tak setuju tak apa dengan dia. Apa orang tak mari kata-kata kita dah tak si Albani. Orang tahu dah kita memang tak boleh nak pakai. Patut Albani kapi macam-macam kata. Berat sengerti. Kenyataannya terjadi dari dulu sampai sekarang. Sunnah lah yang ditinggalkan. Semua pun sunnah lah. Quran ni orang tak tinggal. Sebab tu nama ahli sunnah wal jamaah. Kena ingatlah sejarah tu nama ahli sunnah. Bukan nak ayat ni kita ni ikut sunnah. Quran ni orang tak tinggal. Orang tak dakwa Quran ni. Orang dakwa hadis je. Tu sebenarnya. Secara ringkas. Kenyataannya terjadi daripada dulu sampai sekarang yang dipertikaikan, yang menjadi perbincangan, perdebatan, sunnah ni lah, hadis ni lah. Hak duk reka hadis pun ada, orang tak reka Quran. Sebab Allah jaga. Hadis ni dak ulama jaga. Maka ketika mereka telah meninggalkan sunnah, tersesatlah mereka dalam Islam. Kerana Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Sebagaimana telah dikatakan oleh para ulama kita dengan lisan dan tulisan mereka yang fasih. Di antaranya oleh Imam Al-Barbahari dalam kitab dia Syarhus Sunnah. Apa dia kata? Imam Al-Barbahari dia kata i'lamu annal Islam huwa sunnah was sunnah hiyal Islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah oleh kamu sesungguhnya Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Makna hadis sini. Hadis. Kecuali dan tidak akan tegak salah satu daripadanya kecuali dengan lainnya. Yani tidak akan tegak Islam ini kecuali dengan sunnah atau sebaliknya. Sama ada kita kata sunnah ke, kita kata Islam ke. Kalau kita sebut Islam, Islam tegak dengan sunnah. Sunnah tu tegak dengan Islam. Supaya dia nak ayat kita. Benar tu dah. Jadi kena berhati-hatilah. Ana ambil sedikit lagi. Perkataan di atas merupakan kaedah besar yang maksudnya bahawa seseorang tidak akan dapat memahami, mengenali, mengamalkan dan mendakwahkan Islam tanpa dia memahami sunnah Nabi SAW. Tak mungkin seorang itu faham Quran tanpa dia memahami sunnah. Tak mungkin. Kerana Islam secara umum telah dibawa oleh Nabi SAW, sedangkan Islam secara khususlah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kerana tidak ada Nabi dan Rasul lagi sesudah Rasulullah SAW.
Adapun yang saya maksudkan dengan istilah umum dan khusus, bahawa agama para nabi, termasuk nabi-nabi dululah, dan rasul itu satu saja, Islam. Daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, agama ni nama dia Islam. Itu sebenarnya. Tapi ini yang saya maksudkan secara umum. Tapi bila sebut syariat mereka berbeza dan belum sempurna. Hak tu maksudnya syariat Nabi dulu. Islam dalam konteks akidah memang sempurna dah. Tapi bila sebut syariat, tak sempurna. Hak Nabi-Nabi dulu. Itu maksud dia. Sedangkan Islam yang dibawa oleh Rasul secara khusus kerana dua sebab, iaitu kesempurnaan syariat beliau dan diutusnya beliau untuk seluruh umat manusia. Tapi bila sebut syariat Nabi Muhammad, dia sempurna. Apa tu? Sebab lepas tu tak ada Nabi dah. Kalau kita kata syariat Nabi dulu tak sempurna, hamna sabar sebab dilengkapkan oleh Nabi selepas tu. Kalau kata hak Nabi tak sempurna lagi, siapa khimat dah tak kesempurna? Moga tak ada Nabi lain. Nak ayatnya perbezaan. Sebab itulah hak Nabi sebut tadi, itulah hadis tadilah, walan yatafarraqa hatta yarida. Sunnah Al-Quran dengan sunnah aku, dia saling bergandingan untuk manusia sampai kiamat, sampai kita jumpa di kalam Nabi. Nak ayatnya ke dia sempurna. Agama Islam yang dibawa oleh nabi-nabi lain, syariat mereka tidak begitu. Sebab bila mati Nabi ni ada Nabi lain. Tapi Nabi tak ada dah. Bila mati Nabi, tiba-tiba syariat tak sempurna. Lepas tu siapa nak menyempurnakan syariat Nabi? Tak logik tu. Segi logik tak logik. Dah salah pemahaman itu. Dan itulah maksudnya Quran ada hadis tu, dia saling bergandingan sampai hari kiamat. Baik, seterusnya. Jadi hak ni kaedah besar ni. Jadi tak mungkin seorang boleh faham agama kalau dia terima salah satu. Dia kena terima dua-dua. Lepas tu nak memperkemah lagi pemahaman itu, dia ada kaedah lain, ijma', qiyas, lepas tu ada lagi kaedah-kaedah agama. Kerana Islam secara umum telah dibawa, kita apalah seterusnya, bawah tu lagi. Dari sini jelaslah tujuan kaedah di atas bahawa mustahil seseorang itu akan memahami Islam. Mustahil seseorang itu akan memahami agama Islam. Maksud agama Islam ini, agama yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul. Tanpa sunnah Rasul, tak termasuk tanpa sunnah Rasul, tak akan faham agama. Mana orang zaman Nabi Isa nak faham kitab Injil, dia kena faham sunnah Nabi Isa. Gitu maksud dia. Sehinggalah dia berpegang dengan sunnahnya Musa dengan meninggalkan sunnah Nabi SAW. Pasti dia akan sesat sebagaimana sabda. Jadi kalau Bani Israel lah kita, ataupun Yahudi, dia tak boleh pegang sunnah Nabi. Dia nak pegang sunnah Nabi Isa, sunnah Nabi Musa. Hak Nabi dia, Nabi Bani Israel belakang tu. Nabi Isa kau nak Bani Israel belakang tu. Dia kata dia nak pergi hal tu. Lan ni sesat dia. Sebab apa? Sebab sunnah Nabi Isa itu sudah terbatal. Dia kena ikut sunnah Nabi kita. Baik. Dan dia akan sesat kalau dia pegang sunnah Nabi dia di zaman lah ni. Dia kena pegang sunnah Nabi kita. Dan kita sendiri pun. Sebab itulah Allah tak jaga kitab suci dia pun hilang sah ke sunnah Rasul dia. Tak payah lagi apa dia hak tu. Isyarat dah tu daripada Allah tu. Hak tu tidak maksud sampai kiamat. Tapi Quran tak hilang. Sunnah Nabi tak hilang. Nak tahu mudah ya, tak mudah ya. Anda tengok di sudut ni ya. Nak Quran tu biarlah, Allah sendiri jaga. Kalau ada orang baca salah Quran, dia kau orang kapung ya. Tak ada kau tu guru. Tapi hadis tak boleh. Kena tu guru. Baik. Katakanlah ada seorang yang kecek tentang hadis. Hadis tu tak jelas. Tidak kata dhaif pun tak jelas. Dia umat Islam tak hidup dia. Dia kata, Ustaz ambil mana hadis ni? Ana tak ada jumpa. Cuba ayat Ustaz. Ustaz tu tak boleh kata, awak tak jumpa bukan makna tak ada. Ayatlah. Duk main gitu. Ana pernah dah jumpa ni. Dia cerita. Dia kata, ni riwayat Aisyah lah. Mana Aisyah sebut ada orang cerita. Dia kata hadis lah. Anak kata tidak hadis itu. Bukti bahawa boleh semaya di kubur, Aisyah semaya di kubur Nabi. Aisyah semaya. Jelas ni dalam kitab. Anak kata betul. Siapa dia rakyat? Cuba rakyat. Padahal kita tahunya Aisyah bila ada tu dia buat tabir. Dia buat tabir kan. Moga tu bilik dia. Sebelum tu memang dia semaya situ. Moga bilik. Bila ada kubur, lepas khususnya kubur selepas tu ada kubur Sayyidina Umar kan. Nabi, mana dia semaya tu sebenarnya bukan di kubur. Kubur tu situ ya. Dia semaya tepi tu memang dia semaya situ dah dulu pun. Sebab tu dalam fiqh Syafi'i antara kubur dengan tempat ibadat hak mana ada dulu. Dia kena ambil kira tu.
Enggak, Aisyah semaya dulu, kubur tak ada lagi. Lepas tu nak pindah lah kubur Nabi ke lagu mana? Dalam fiqh ada bincang. Biar agak erti. Bahkan Aisyah ni bila dikebumikan Sayyidina Umar dia buat tabir. Walaupun Sayyidina Umar meninggal dunia, mati dah tapi buat tabir. Apa tu? Nak beradab. Sebelum ni ada Nabi dengan ayah aku ya situ. Apa tu buat tabir? Tak boleh jadi dalil untuk tahu mana tu. Tapi bagi orang sudah jadi dalil. Pelik semua. Tu. Bahkan sampai hari ni kubur Nabi tu bukan masjid tu, tidak dikatakan masjid kubur Nabi. Walaupun masjid jadi 3 penjuru dah masjid tu kan. Dah 3 penjuru masjid tu, tapi tetap tidak dianggap masjid, ruangan itu. Baik, ana habiskan sedikit lagi, kita tidak sempat nak baca semua ni. Baik, seterusnya cuba tengok lagi. Misalnya di sini Nabi bersabda, "Walladhi nafsu Muhammad biyadihi, law asbaha fikum Musa thumma ittaba'tumuhu wa taraktumuni ladhalaltum." Rawahu Ahmad. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalau sekarang ini Musa hidup di tengah-tengah kamu, kemudian kamu ikut sunnah Nabi Musa dan kamu meninggalkan aku, kamu semua akan jadi sesat. Bahkan dalam riwayat lain, kalau Nabi Musa ada pun dia kena ikut aku. Nabi Musa dia kena ikut aku kalau dia ada. Sebab aku ni hak terkini. Riwayat Ahmad dalam satu hadis yang panjang dengan sanad dhaif, akan tetapi hadis ini sahih kerana datang banyak sokongan-sokongan riwayat lain. Adapun faedah yang kedua, ana habiskan di sini. Ana tak ingat fotostatnya setakat. Tak apalah kita berhenti setakat muka surat 60 mungkin. Rasa hak tu ana fotostat siapa muka surat berapa 65 dah. Muka surat 65. Muka surat 63. Muka surat 63. Tak apalah kita baca. Ni pukul 12 lebih hari ni. Tapi nampak lepel tu nak. Lepel tu tengok abang mai tu lain cara tu. Ana ambil sikit lagi lah. Tak boleh lepel, tak boleh. Ana ambil sikit lagi kita. Sebab kita pukul 9 gitu. Ana ambil sikit lagi. Ana pun lepel kat ledah sebenarnya. Tak apalah kita ambil lagi. Tapi ialah ni dia panggil tazkirah untuk kita lah sebenarnya. Ana baca, cuba baca dulu. Kau baca semua mana itu, kau baca molek nak. Ialah kita akan dapat ni sebenarnya. Ni dia termasuk tazkirah. Bukan ni tazkirah juga dia masuk tazkirah dulunya. Tazkirah ni kalau dalam istilah maknanya memperingat ke sesuatu yang telah diketahui, itu orang panggil tazkirah. Kalau hak kita tak tahu dia panggil ilmu. Kita bui ilmu. Mana hak sebelum dia tak tahu. Tapi kalau dia tahu dah kita ulas sebut dia panggil, itu makna tazkirah. Sebab tu daripada mana Sayyidina Umar guna gitu. Misalnya Sayyidina Umar bila dia jumpa dengan sahabat sedap-sedap baca Quran okay? Dia kata zakirnillah. Baca gak Quran muka suara sedap. Pada Quran Sayyidina Umar ingat. Maknanya orang lain baca Quran dia tahu dah, dia lebih tahu pada orang mana Quran. Tapi baca menjadi tazkirah pada dia. Itu tazkirah mana memberi peringatan hak tahu dah. Sebab tu ana ambil sikit lagi. Sebab ana tahulah ke dah ni. Kita kemas sikit-sikit lagi ana ambil Kita perhabis di situlah. Adapun faedah yang kedua dari hadis peninggalan Nabi SAW di atas ialah ni hadis wasiat intamassaktum bihi lan tadillu abada tu. Antara faedah hadis peninggalan Nabi, hak Nabi tinggal hadis-hadis pada kita tu selain pada Quran tu, bahawa as-sunnah adalah sebagai pentafsir dan yang memberikan penjelasan terhadap Al-Quran, sehingga Al-Quran sangat berhajat terhadap sunnah. Oleh kerana itu seseorang mustahil dapat memahami Al-Quran dengan betul tanpa sunnah Nabi SAW. Jadi firman Allah SWT, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, dan kami turunkan kepadamu az-zikr yakni Al-Quran supaya kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka dan agar supaya mereka berfikir. Ayat yang mulia ini dengan tegas sekali menyatakan bahawa Rasulullah SAW sebagai mubayyin, penjelas, iaitu yang memberikan penjelasan kepada manusia tentang Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Adapun penafsiran Rasulullah SAW atau sunnah terhadap Al-Quran itu berbeza dengan cara penafsiran para mufassirin, ahli tafsir, iaitu ayat per ayat dari awal sampai akhir. Okay. Kita kena bukti setakat tu.
Sebabnya hak pertama, kedua tu dia berkait dengan pemahaman. Kalau kita berhenti sekat tu tak itu, kita berhenti sekat tu dulu. Sebab anda tengok leper tu. No, kita berhenti setakat tu dulu. Jadi insya-Allah kita sambung dalam sesi akan datang, kita akan maklum balik. Kita akan ambil pada ayat wa anzalna ilaika dzikra, kita ambil situ. Baru tidak putus Kita berhenti sekat. Ada persoalan tak kalau nak tanya? Hak molek-molek kalau boleh baca dulu. Molek. Okey, ada apa-apa persoalan ke? Dia kata nak tanya warna, ustaz leper ni. No. Okey, tak ada Ada kira faham belakang tu. Insya-Allah dengan perbincangan ini dia memperkukuhkan kefahaman kita. Okey? Tak ada Okey, kalau tidak ada apa-apa soalan, ana suruh balik pada tuan pengurusi. Pakai terus terus. Kalau tidak ada apa-apa persoalan, kita tangguh setakat itu dulu. Mudah-mudahan Allah SWT berkati kita semua. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sambungnya untuk akan datangnya kita akan sambung pada ayat 44 surah An-Nahl, wa anzalna ilaika dzikra. Kita akan sambung situ. Okey? Wallahu alam. Ya? Ni ada disediakan untuk